Adakah gagasan Melayu Raya ini dulu hanyalah retorik ataupun sebenarnya satu keperluan? Adakah gagasan Melayu Raya ini dulu hanyalah retorik ataupun sebenarnya satu keperluan? Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mimpi kaum Melayu Malaysia. Kaum Melayu Malaysia rupanya masih terus bermimpi menjadi bangsa yang besar. Mereka amat terobsesi dengan dongeng alam Melayu. Sebagian mereka berusaha pula mewujudkan cita-cita lama, yakni mengibarkan kesatuan Melayu Raya. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Hari ini umat Islam dan negara Islam Nusantara dilihat kian berpecah belah mengikut sempadan ideologi dan geografik masing-masing. Namun pada ketika dahulu mereka antara yang gah dipayungi oleh kekuatan serta kedaulatan. Melihat kepada itu, Ikatan Muslimin Malaysia menganjurkan satu sesi wacana kesatuan umat Islam serantau yang disertai oleh para pemikir akademik dari seluruh negara termasuk Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Pengarah Wacana Kesatuan Umat Islam Serantau Muhammad Nur Azib Asmangi memaklumkan ia antara satu bentuk inisiatif mahupun projek terkini yang dikendalikan oleh Ikatan Muslimin Malaysia ISMA bagi mengembalikan kembali kekuatan umat Islam di seluruh rantau Nusantara. Kita dalam ISMA ni kita mempunyai beberapa gagasan dan projek dengan tujuan untuk mengembalikan balik kekuatan umat Islam di rantau ini, khususnya yang ditonggak oleh orang-orang Melayu lah. Jadi slogan ataupun wacana ini kita buat balik ataupun kita kumpulkan dengan mengumpulkan banyak aktivis-aktivis atau tokoh-tokoh masyarakat daripada pelbagai latar belakang negara-negara yang kita pilih untuk kita bincang balik, termasuklah pakar-pakar sejarah tempatan. Adakah gagasan Melayu Raya ini dulu hanyalah retorik ataupun sebenarnya satu keperluan untuk umat Islam Melayu Seri ini kembali bangkit semula? Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi kedua Wacana Kesatuan Umat Islam Serantau Anjuran Gerakan Islam Ikatan Muslimin Malaysia ISMA di Fakulti Perubatan Universiti Malaya UM hari ini. Antara pembahas-pembahas dari rantau Nusantara yang hadir adalah Dr. Muhammad Hadi Muhammad Melayung dari Brunei, Dr. Ma Tan Hang Hong atau Basirun Muhammad dari Vietnam. Pada sesi kedua pembentangan, wacana disertai oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Khairuddin Al-Junaid dari Singapura dan Profesor Emeritus Dato' Dr. Wan Hashim Wantih dari Malaysia. Ujar Azib, terdapat 3 topik perbincangan dalam wacana berkenaan iaitu penjajahan alam Melayu dan kesannya, idea kesatuan di era penjajahan, satu analisa dan kritikan, serta forum jalan menuju kepada kesatuan serantau. Pada sebelah petang forum pula disertai barisan panel seperti Asisten Profesor Dr. Ahmad Omar Chapakia dari Thailand, Dr. Ma'an Ahmad dari Kemboja, Dr. Muhammad Zaituni dari Indonesia. Forum diakhiri dengan ucapan Ustaz Muhammad Fauzi Asmuni selaku perunding kanan hubungan antarabangsa ISMA. Begitulah guys mimpi sebagian kaum Melayu Malaysia mengenai Melayu Raya. Gagasan itu sebetulnya sudah gagal total. Yang membuat gagal justru kaum Melayu Malaysia karena saat itu sebagian besar justru memihak penjajah. Akibatnya cita-cita mewujudkan Melayu Raya atau Indonesia Raya menjadi kandas. Sebagian kaum Melayu Malaysia memang ingin bergabung dengan Indonesia seperti dalam video berikut ini. Yuk kita simak ya. Dr. Burhanuddin Helmi merupakan seorang pejuang negara yang bukan sahaja mengimpikan kemerdekaan bagi Semenanjung Melayu, bahkan berhasrat menyatukan Semenanjung, Singapura, Indonesia, Filipina, Brunei, Borneo dan Sarawak di bawah satu wilayah berdaulat yang dinamakan sebagai Melayu Raya. Idea Melayu Raya ini telah diperjuangkan oleh Dr. Burhanuddin sejak tahun 1945 ketika beliau memimpin Parti Kebangsaan Melayu Melaya atau PKMM dan berterusan sehingga 1963 dalam perbahasan parlimen. Dr. Burhanuddin dan Ibrahim Haji Yaakob telah mengadakan persetujuan bersama Soekarno dalam mesyuarat di Taiping pada Ogos 1945 demi mencapai kemerdekaan tanah Melayu dan Indonesia secara serentak. Dalam pertemuan di Taiping itu, Soekarno telah berjumpa dengan Dr. Burhanuddin itu sendiri, sama-sama dengan Ibrahim Haji Yaakob.
yang dapat dihasilkan dalam pertemuan itu, iaitu pertama ialah kemerdekaan tanah Melayu turut bersatu dengan Indonesia, dan kedua, peristiharan kemerdekaan akan diumumkan pada penghujung bulan Ogos 1945. Saat tu memang tentera Jepun dah hampir-hampir kalah. Namun apabila Jepun telah menyerah kalah secara mengejut kepada tentera berikat beberapa hari sebelum tarikh kemerdekaan tersebut, maka Soekarno meneruskan pengisytiharan merdeka bagi Indonesia. Perjuangan Dr. Burhanuddin dalam politik dan nasionalisme Melayu semakin hampir ke penghujungnya di zaman pendudukan Jepun ini untuk kemerdekaan bersama. Apapun takdir telah menentukan bahawa hasrat untuk mencapai kemerdekaan bersama-sama dengan wilayah-wilayah jiran, iaitu Kepulauan Indonesia, tidak kesampaian dan akhirnya telah menemui kegagalan. Dr. Burhanuddin terpaksa membatalkan kesepakatan tersebut dan mengubah strategi kemerdekaan yang lain untuk tanah Melayu secara bersendirian tanpa Indonesia. Jadi kita lihat bahawa betapa kecewanya Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini kerana hasratnya untuk menghalang British masuk semula ke tanah Melayu, memerdekakan tanah Melayu dengan Indonesia ini telah tidak kesampaian. Jadi apabila melihat hal ini, Dr. Burhanuddin reda dan dia meneruskan perjuangan kemerdekaan tanah Melayu ini. Selepas itu, Dr. Burhanuddin aktif dalam PKMM, dalam PAS, dan menjadi ahli parlimen setelah memenangi kerusi tersebut di Besut, Terengganu pada tahun 1959. Dr. Burhanuddin melihat gagasan Melayu Raya ini mampu wujudkan semula kuasa besar dunia Melayu di atas wilayah yang besar dan luas serta mempunyai persamaan keturunan, budaya, agama dan ekonomi Nusantara. Sekalipun Dr. Burhanuddin merupakan seorang pejuang nasionalis, tetapi beliau juga adalah tokoh ulama yang disegani. Dr. Burhanuddin mula mempelajari ilmu agama selama 6 bulan di sebuah sekolah agama yang terletak di Sumatera Barat. Kemudian beliau melanjutkan pembelajarannya di sekolah yang lebih sistematik, iaitu di Madrasah Al-Mashhur Al-Islamiyah di Pulau Pinang. Atas kesedaran agama dan daya perjuangan yang tinggi, Dr. Burhanuddin telah menerbitkan sebuah majalah bernama Taman Bahagia pada tahun 1937 yang secara terang-terangan bersifat anti-British. Majalah tersebut terus diharamkan oleh pemerintah British setelah berlaku edaran pertama dan beliau telah dipenjara selama 6 bulan atas tuduhan menyebarkan propaganda anti-penjajah. Dr. Burhanuddin juga turut menjadi antara figura penting dalam menggerakkan masyarakat Melayu Islam ketika peristiwa Natra, sehingga beliau ditangkap sekali lagi oleh kerajaan Singapura pada tahun 1950. Idealisme kemerdekaan yang diperjuangkan Dr. Burhanuddin lebih terserlah apabila beliau mendesak agar British menyerahkan 100% bentuk kemerdekaan kepada negara. Selepas laporan Reid dikeluarkan pada Februari 1957, Dr. Burhanuddin yang ketika itu menjadi Yang di-Pertua Agong PAS telah mengadakan rapat umum seramai 2,000 penyokong demi membantah syur-syur Suruhanjaya Reid yang merugikan bangsa Melayu sekalipun diberikan kemerdekaan. Dr. Burhanuddin turut mengemudi bantahan keras terhadap kerangka negara yang ditawarkan Suruhanjaya Reid melalui sidang mesyuarat khas PAS pada Mei 1957. Ulasan dari sidang mesyuarat itu berpendirian untuk menolak kaedah jus soli yang dilihat longgar dalam soal kerakyatan, membantah pembatasan terhadap hak istimewa orang Melayu, mengiktiraf Melayu sebagai kebangsaan umum tanah air serta menegaskan bahasa Melayu sebagai bahasa tunggal yang diguna pakai di tanah air. Kesemua cadangan tersebut tidak diterima oleh British, lantas menghalang cita-cita Dr. Burhanuddin untuk membentuk sebuah negara yang berpaksikan kepada satu bahasa, satu negara dan satu bangsa. Namun perjuangan beliau menegakkan kemerdekaan penuh serta menyatukan negara-negara Nusantara Melayu
di bawah falsafah Melayu Raya terus konsisten sehingga akhirnya beliau ditangkap di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA pada tahun 1965 disebabkan krisis Indonesia Melaya sekitar 1963. Kesihatannya terus merosot sepanjang berada di dalam penjara sehingga akhirnya beliau dibebaskan pada tahun 1969. Sebulan setelah pembebasan itu, pada 10 Oktober 1969, Dr. Burhanuddin Helmi menghembuskan nafasnya yang terakhir dan pergi menghadap Ilahi. Begitulah guys gagasan Melayu Raya yang akhirnya gagal. Seharusnya kaum Melayu Malaysia menerima realitas negara Malaysia sekarang. Mereka seharusnya berusaha membentuk bangsa Malaysia dan bukannya hidup dalam mimpi untuk mewujudkan bangsa Melayu yang besar. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.